من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 63, baris yang ke-9 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubah pada lugah, pada bahasa Arab, kembali dan pulang. Taubah makna pada bahasa asalnya taba yatubu dengan makna raja'ah, kembali dan pulang. Kita ada makna lughah bahasa Arab dan ada makna syarak. Sebab sebelum didatangkan syarak, sebelum didatangkan hukum agama, bahasa Arab ni ada dah. Jadi taubah ni sebelum datang perintah syarak bertaubat kepada Allah tu, taubat orang Arab disebut dah taubat ni. Tapi apa makna taubat segi bahasa percakapan? Taubat dengan makna kembali, taubat dengan makna pulang. Dan makna bahasa ni dia munasabah lah dengan makna syarak. Sebab makna syarak dalam setengah-setengah kitab adalah ar-ruju' minal bu'di ilal qurbi ilallah, kembali daripada jauh kepada hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna orang yang derhaka ni seolah-olah dia meninggal, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia taubat, jadi kembali dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segi makna bahasa dengan makna syarak ni dia munasabah. Dan pada syarak, pada ketetapan hukum, pada undang-undang agama, apa dia taubat? Barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Ada 3 rukun ni dipanggil taubat pada syarak. Ada 3 rukun, ada ketiga-tiga rukun, barulah dinamakan orang ni orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana taubat ni wajib ijma' ulama'. Yang mana taubat ni dalam kitab Penawar Bagi Hati menyatakan bahawa taubat adalah permulaan jalan bagi mereka yang menjalani jalanan akhirat. Taubat adalah permulaan jalan. Taubat wajib ijma' ulama'. Kemudian taubat pula wajib bersegera. Melengah-lengah tentang taubat, tidak bertaubat dengan segera, timbul satu dosa yang lain pula. Dosa yang lain daripada dosa maksiat yang terdahulu kita lakukan. Apabila melengahkan taubat, melambatkan taubat, tidak mensegerakan taubat, timbul satu dosa lain. Yang mana bila kita bertaubat, kemudian kita wajib bertaubat daripada 2 dosa. Dosa yang pertama maksiat yang kita lakukan. Dosa yang kedua melambatkan taubat. Jadi kena bertaubat pula daripada melambatkan taubat terdahulu. Sekarang kita insaf, kita nak bertaubat kepada Allah, kita bertaubat daripada dosa yang kita lakukan terdahulu. Kemudian bila bertaubat, learning baru taubat. Buat tu bila? Lama dah. Dia kena taubat daripada maksiat yang kedua pula, dosa yang kedua pula, iaitu taubat daripada melambatkan taubat.
Faham tak tu? Taubat daripada melambat-lambatkan taubat. Sebab taubat wajib, bersegera wajib. Apabila meninggalkan bersegera, berarti meninggalkan kewajipan. Apabila meninggalkan kewajipan, hukumnya adalah haram berdosa. Haram berdosa kerana meninggalkan segera bertaubat. Hak haram berdosa satu dosa suku pula ni, kena taubat pula oninya. Yang mana satu dosa ni tak bertambahlah satu dosa. Tapi kalau melengah-lengahkan taubat tu lama, maka satu dosa ni dia kau kembung lah. Adapun Mu'tazilah lain sikit. Mu'tazilah apabila melambatkan taubat, tubik dosa. Bukan satu dosa di kopsa, bukan. Lambat taubat tubik satu dosa. Lambat lagi tubik dosa pula. Tubik dosa pula. Jadi ratus-ratus, ribu-ribu, juta-juta dosa melambatkan taubat. Itu di sisi Mu'tazilah. Kita tak. Maknanya melengahkan taubat ini setahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke, satu dosa. Tapi hak setahun, hak 10 tahun, hak satu dosa lah. Tapi hak 10 tahun tu besar mana? Nak banding dengan setahun. Sebab dia kalau lama kau besar, kerana kita benda ni engkar kewajipan segera taubat. Jadi di sini hak bab taubat kita semua maklum dah. Taubat wajib kita maklum. Hak kita kadang-kadang tak berapa perasannya segera taubat tu. Segera taubat tu wajib. Taubat wajib, bersegera wajib. Hak bersegera ni lah. Kalau kita pergi kepada kalau sempat di hadapan tu dosa meninggalkan kefarduan, 3 rukun tetap dah, tambah lagi 1 rukun, iaitu kena qada balik. Apabila taubat wajib bersegera, rukun ni pun wajib kita bersegera cukupkan, sempurnakan. Maka termasuk rukun taubat meninggalkan kefarduan, sembahyang, puasa, zakat contohnya. Rukun taubat yang keempat adalah qada, tunaikan balik. Tapi oleh kerana taubat ni wajib bersegera, maka qada pun wajib bersegera. Qada bersegera ni lah. Ni kira kita kelas kita ni tak akhir dah ni. Bab taubah ni. Dia tak boleh nak cepat-cepat. Dia kena sikit-sikit. Kalau cepat-cepat tu pakai patorium. Patorium pakai marah demo. Dia marah jadinya. Ngamuk lalu apa mengajar gitu. Misalnya. Sebab kita ini ilmu di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Kita kena faham molek, kena hadam molek, kena masuk molek bab taubat ni. Bayangkan taubat permulaan jalan akhirat. Jadi taubat ni kena faham molek lah. Rukun taubat, kemudian rukun taubat, syarat taubat. Tapi nak bertaubat asasnya kembali kepada ilmu. Kita salah dengan Allah, kita jauh daripada Allah, kita nak kembali kepada Allah, nak melakukan ketaatan. Apa salah kita? Kembali pada ilmu. Macam mana kita nak kembali, kita nak melakukan ketaatan? Kembali kepada ilmu. Salah kita dengan Allah ni bukan setakat tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak. Itu nyatalah orang pun sedar di situ kesalahan yang besar. Tapi kesalahan yang paling besar adalah kesalahan bab pegangan. Itu kesalahan yang paling besar sekali. Kesalahan besar sekali adalah kesalahan dalam bab pegangan. Kita cerita ni pegangan yang tidak kufur, pegangan yang bid'ah, pegangan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kufur tu out dah lah, tu habis cerita. Kemudian kita ada kesalahan riya, takabur, hasad. Yang mana riya, takabur, hasad ni dosa besar, bukan dosa kecil. Sekali riya dalam amal kita kepada Allah, maka fasik dah kitanya, tak ada nilai dalam agama. Jadi riya dosa besar.
takabur dosa besar, hasad dosa besar. Jadi kita nak kena kenal lah ni benda salah ni. Nak kena kenal benda salah. Sebab tu macam sebut sebelum ni dalam kitab Panama Bagahati yang kita baca hari ni, sifat mahmudah yang pertama taubah, pembicaraan kita sekarang. Tapi sebelum masuk bab taubah, dalam kitab ni cerita dahulu 10 sifat yang mazmumah. Kena kenal riak, kena kenal takabur, hasad, ujub, apa semua kenal tu dulu. Barulah kita boleh bertaubat. Sebelum kita nak ngaji bab sifat-sifat mazmumah ni, kita kena kemas zahir pekoh kita. Biar semayang bang kita semayang bang yang sebenar. Kalau semayang bang syarat tak cukup, haram, dosa besar, zanbun kabir, tak panggil sembahyang. Kalau semayang rukun tak sempurna, syarat bagi rukun tak sempurna, semayang tidak sah. Bila semayang tidak sah, haram, dosa besar, tidak dihukumkan sembahyang. Kemudian kita nak comel semayang bang ni, tiang agama, kita kena comel yang permulaan tadi tu akidah, pegangan. Itu permulaan agama. Comel itu dulu. Jadi pokok pangkal nak pergi pada taubat adalah kembali kepada ilmu. Ilmu pegangan biar sempurna, ilmu pekoh zahir biar sempurna, ilmu tasawuf fardu ain pun kena faham molek lah. Barulah pergi kepada taubat. Kita nak taubat macam mana kalau kita pun dah tahu hujung mana mana apa? Dah tahu hujung pakar, dah tahu. Kita tak nak gomo-gomo gitu. Ini dalam bab agama. Nak taubat daripada apa kesalahan kita? Kemudian apa rukun taubat? Ni kena kembali pada ilmu. Sebab dosa-dosa besar tak lepas dengan amal ibadat. Walaupun dengan amal ibadat puasa Ramadan sekalipun. Yang mana amal ibadat termasuk puasa Ramadan, termasuk sembahyang 5 waktu, termasuk sembahyang Jumaat, menghapuskan dosa, Nabi sudah qaid. Izajatu nibatil kabair, selama kita menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. Dosa besar tak lepas dengan sembahyang, tak lepas dengan Jumaat, tak lepas dengan Ramadan. Jadi kita bab Ramadan ni kita kena cermat sikitlah. Ramadan menghapuskan dosa. Jangan kata Ramadan menghapuskan sekalian dosa. Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan manusia. Dosa besar wajib bertaubat. Dosa dengan manusia wajib bertaubat. Bukan dosa dengan manusia lah, dosa kita dengan Allah. Tapi kesalahan tu kita langgar hukum yang Allah Ta'ala tetapkan nak jaga hubungan sesama manusia. Manusia tak lebih pahala dosa kita. Dosa dengan manusia maknanya kesalahan kita dalam hukum agama, kesalahan kita dengan Allah, tapi kita langgar batasan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan antara kita dengan manusia yang lain. Itu tak lepas dengan puasa Ramadan sekalipun. Tapi kita bulan Ramadan ni bulan yang mana pintu taubat terbuka. Kita kena muhasabah, kena kira lah apa kesalahan kita, apa dosa kita, kembali kepada ilmu. Kemudian kita nak cerita bab rukun taubat. Rukun taubat ada 3. Kena cukup ke 3 rukun taubat ni. 3 rukun taubat ni 3 rukun yang asas lah. Sebab kita ada 3 jenis dosa. Macam sebut saat ni, yang pertama dosa kita dengan Allah, yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan kesalahan sesama manusia. Dosa kita dengan Allah direct ni macam kita judi, minum arak, kemudian makan riba, itu contohnya. Itu dosa kita dengan Allah. Ini 3 rukun taubat. Jenis dosa yang keduanya, dosa kita dengan Allah, meninggalkan kefarduan. Judi menaruh dosa dengan Allah, tapi tak kait dengan tinggal kefarduan. Dak semayang, dak puasa, zakat dak bayar, dosa kita dengan Allah, tapi berkait dengan tinggal kefarduan. 3 rukun kena tambah dosa, jadi yang keempat qada balik. Kemudian dosa yang ketiganya, jenis dosa yang ketiga, dosa kita dengan Allah berkait dengan kesalahan hubungan kita sesama manusia. Dia sama juga 3 rukun asas. Kemudian tambah lagi rukun yang keempat, kita kena minta maaf dengan manusia tu. Kita kena hadap dengan manusia tu, minta maaf, minta halal, mengaku salah. Barulah cukup 4 rukun taubat, barulah dinamakan taubat. Kalau tak cukup 4 rukun taubat ni, tak dinamakan taubat. Sebab ini dia panggil rukun hakiki, rukun yang sebenar-benarnya. Ini rukun hakiki. Tak ada, tak panggil taubat. Nak panggil taubat kena cukup rukun-rukun taubat ni.
Jadi asasnya ada 3 rukun. Dosa tinggal kefarduan, tambah rukun yang keempat qada. Dosa kita ke manusia, tambah rukun yang keempat, kena minta maaf dengan manusia yang kita ada kesalahan dengan dia. Kita tengok dulu mana 3 rukun taubat asas ni. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal atas mengerjakan maksiat. Hak ni dipanggil an-nadmu. Hak Nabi bersabda, at-taubatun nadmu. Taubat ialah menyesal. Menyesal itulah taubat. Sebab apa? Sebab menyesal rukun yang paling besar. At-taubatun nadmu, setengah riwayat at-taubatu an-nadamah. Taubat ialah menyesal. Ni Nabi bersabda secara balaghah lah. Tapi nak cerita taubat ni bukan menyesal saja. Tapi rukun yang paling besar adalah menyesal. Macam Nabi bersabda, al-hajju arafata. Haji ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah je hukum haji. Ni rukun yang besar. Sebab tu Nabi kata al-hajju arafata. Haji ialah wukuf di Arafah. Tapi bukan wukuf di Arafah saja, rukun haji bukan. Macam sinilah at-taubatun nadmu, at-taubatun nadamah. Taubat ialah menyesal. Satu je rukun taubat. Ini rukun yang paling besar, rukun yang paling payah. Nak timbul kesesalan tu, nak timbul menyesal. Hak ni hak paling payah, paling sukar kepada kita. Kerah hati kita ni. Nak menyesal, nak insaf tu payah. Tapi bulan Ramadan ni agak lembut sikit. Bulan Ramadan ni agak lembut sikit hati kita ni. Tapi nak menyesal, nak mari insaf, hak ni kena mari daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada janjian, balasan, seksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak timbul sesal ni, mari daripada takut. Nak timbul takut, mari daripada ilmu. Nak timbul takut, mari daripada ilmu. Yang mana Imam Ghazali mengatakan bahawa ilmu wajib didahulukan atas ibadah dalam kitab Minhajul Abidin kerana 2 sebab. Yang pertama, supaya ibadah kita jadi dan selamat. Yang kedua, supaya timbul kita takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak timbul takut ke Allah ni, dia kena dahulukan ilmu. Daripada takut ni lah barulah timbul menyesal. Tapi takut ni takut biar faham. Takut ke apa? Jangan takut macam takut budak-budak. Yang budak-budak tu kan takut. Nak masuk bilik air takut. Belum siang pun takut. Takut ke apa? Dia tu takut ke atu. Dah orang sebut atu kena ikat bulan Ramadan kan. Apa takut juga? Takut juga. Apa ni? Takut pujung. Ni nak takut ni kembali kepada pengetahuan, nak kembali pada ilmu. Kenapa kita takut kepada Allah? Kerana kita dulu berpegang dengan akidah yang tak sebenar. Kenapa takut kepada Allah? Kerana dulu kita tak semayang. Contohnya. Kenapa takut kepada Allah? Kerana dulunya kita riak pun kita lah. Takabur pun kita lah. Hasad pun sifat hati kita lah. Ni semua ni janjian balasan seksaan berat-berat belaka ni. Takut kita, maka timbullah menyesal. Timbul menyesal atas kerana mengerjakan maksiat. Dia menyesal atas mengerjakan maksiat. Tapi syaratnya menyesal ni kerana Allah Ta'ala. Itu syarat dia. Sebab taubat ni amalan agama. Amalan agama, niatnya mesti kerana Allah. Innamal a'malu binniyat kan. Ini amal agama taubat ni. Maka taubat menyesal ni mesti, tak ada kerana lain, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafriq dia, huraian dia, maka tiada sah taubat, tak jadi taubat mereka yang tiada menyesal. Tak menyesal atau menyesal ia tiada kerana Allah. Tak panggil taubat mereka yang tiada menyesal. Tak menyesal langsung, kerah hati, tak ada menyesal langsung. Sebab apa? Tak timbul pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada menyesal langsung. Macam mana tak timbul takut?
Nak takut warnanya sebab kita berasa comel dah. Nak timbul takut warna kalau kita rasa comel dah. Lepas ngaji baru takut. Lepas tu kadang-kadang Allah Ustaz serinya lepas-lepas ngaji ni dia kata takut. Sebab apa? Kita nama kena ingat ke beradang comel dah. Rasa soleh dah. Rasa suci molek berjuruh dah. Dah 5 waktu duk sejik. Awal-awal lagi dah kita. Tak soleh apa lagi. Lepas-lepas belajar timbullah takut. Sebab apa? Banyak perkara. Takut ni baru timbul menyesal. Tapi kalau ilmu tak ada, nak takut kat mana? Kita akan beranggapan bahawa kita ni tak ada buat salah apa dengan Tuhan. Nak tahu salah tak salah, belajar. Belajar, maka timbul takut. Timbul takut. Jenis setengah orang pula boleh timbul takut, tak mau belajar. Tak ambuh susah jadi. Kita lama ke ni berasa senang dah. Berasa lega dah. Mana kalau Tuhan ambil nyawa pun, kalau kita kata mati rapaklah pejam mata. Tak using apa dah. Kita orang tua ni nak using ke apa lagi? Tak buat dosa dah kita orang tua ni. Kita orang tua dah buat dosa dah. Orang tua nak dosa ke apa? Dosa mata tak tengok dah benda-benda tak faedah. Dosa telinga malah cara malah dah dengar dah benda-benda hak tak ada faedah. Bukan hak dosa tak ada faedah, hak tak mau dengar Kita orang tua tak mau cara benda tak ada faedah. Hak tak ada faedah tu, hak dosa lagi dia tak mau dengar. Apa benda lagi dosa? Dia kira pada masa dia tua. Kita hukum agama ni, catatan agama kira daripada balik. Kira daripada umur 15 paling lewat baliknya. Bukan kira daripada tua. Kira daripada umur 15. Sebelum masuk umur 15, daripada umur 7 sampai umur 15, ni di bawah kawalan ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita ni betul-betul ikut garis agama. 7 hingga 15 mak ayah kena kejam. Walaha budak tak ada hukum. Budak bukan balik, tak ada hukum. Tapi nak memastikan dia start balik umur 15, buka catatan ni ilmu cukup dah. Ilmu cukup dah. Daripada umur 7 sampai umur 15. 8 tahun. Kita duduk kejang budak yang suci bersih. Di ilmu ni nak dapat pada orang yang bersih. Orang maksiat suka nak dapat ilmu ni. Kata Imam Syafi'i kitanya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu agama Allah ni cahaya. Cahaya tidak akan diberi kepada orang yang derhaka. Adapun kalau budak sebelum umur 15, budak yang suci tak ada derhaka. Ini masih yang sesuai untuk ilmu. Tapi kita 7-15 ni kita pergi sumbat ilmu dunia masa tu. Ingat ilmu agama tempelang saja, sambilang kalau ada tu pun kalau ada. Sambilang saja. Wala tikatulah tempat masanya kita nak curahkan ilmu. Sebab apa? Sebab dia kanak-kanak yang tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia start je balik, dia ada panduan dah. Berdosalah manusia. Sebab kita bukan Nabi Rasul maksum. Bertaubat. Kosong, selesai. Bersalah lagi, bertaubat. Bersalah lagi, bertaubat. Ni baru comel, stabil sampai ke tua. Stabil je lah. Kadang-kadang orang muda ni tak ada buat amal. Amal wajib-wajib, hak tonggok-tonggok tadi buatnya. Tapi yang mana apa ni? Stabil. Apa ni? Statik pun panggil. Jatuh pun tak jatuh. Sebab apa? Kita ada asas agama daripada umur 7 sampai 15. Tak jatuh. Tapi naik ke tak? Amal sunat tak ada sehabuk nak naik ke mana? Tapi duduk stabil. Gak tua tu tupu ke agama, perbanyakkan amal sunat, jalan pun lacur. Ini kalau kita kehidupan kita daripada awal kehidupan atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan sunnah Nabi. Tapi kita kadang-kadang tak dapat didikan yang sempurna. Kita balik tak reti ke satu. Orang ahli ketua pun tak reti ke satu. Maka banyak terhutanglah kitanya. Terhutang. Maka kita kena muhasabah daripada umur 15. Nak kena bertaubat, nak kena apa, tu kembali kepada ilmu.
Tapi memanglah bila kita mengaji fardu ain, kita mengaji tu hala kelewat, kita akan takut sebab banyak perkara sebenarnya yang kita duk langgar-langgar tak sedar. Terutama sekali bab akidah, bab pegangan. Kadang-kadang tak reti apa pun dalam bab pegangan. Apa dia akidah di sunnah wal jamaah, kita hanya setakat boleh bilang, boleh sebut rukun iman yang 6 perkara. Boleh bilang je. Macam mana nak sah ke 6 rukun iman ni, kita tak ngaji tak pun, tak heran mana pun. Tapi walaupun kita jadi takut, kita menyesal bertaubat. Ini pintu taubat terbuka luas. Bulan Ramadan terbuka luas, bulan lain pun dia tertutup ni hanyalah apabila nyawa sampai batang halkum ataupun apabila matahari terbit sebelah barat, barulah tertutup. Selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari tak keluar sebelah barat, pintu taubat terbuka. Tak apa kita takut, kita sedar salah. Learning ni masa kitanya. Kalau lepas mati baru sedar, ada bedah dah lah. Ni takut tak mau ngaji pula dah. Tak sedap ngaji gitu ustaz. Kita orang tua-tua ni. Lepas tu nak ngaji mana? Royak go ni amal kelebihan dia gapo, ni amal kelebihan dia gapo. Nak tanya kelebihan amal-amal sunat, dah wajib sisa ke tak? Tertipu lama-lama. Amal sunat lah. Hak wajib biasa resam molek. Hak ngaji tu kena kemah molek fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf tu. Payah kata orang tua. Orang tua payahlah, tapi orang tua ni walaupun dia payah sikit sebab dia tak macam budak-budak, tapi dia ada kesungguhan. Budak-budak ni dia jelah gam dia kuat, belajar dia mudah faham, tapi dia kurang kesungguhan. Adik dah tak ada masalah. Budak dia pikak, tapi dia malah. Kita orang tua ni lambat tapi rajin. Sama lah. Jangan pula kita orang tua malah macam budak. Mana budak malah? Balik rumah rembah beg. Balik rumah rembah beg pergi main. Kita orang tua ngaji-ngaji, nebuh dah kitab dalam beg apa rumah? Bubuh, cipang. Lepas tu tolong odak apa dak? Wah, teruk ah. Kalau anak cucu buat gitu, mu sekolah orang habis duit mak ayah je. Balik rembah beg pergi main lalu habis duit mak ayah je. Budak tu dia cerdik dalam kelas dia tu pudah tak payah baca-baca dah. Kalau kita pula balik rumah rembah beg. Cucu nak kata, tu tak kim, tak ngaji besen. Tu dak boleh ilmu. Kalau kadang-kadang kuliah garik tu kan, cuti sebulan, nak start balik lepas raya, duk jumpa cari kitab tau. Dah tindih habis dah dengan sok khabar dengan apa tindih habis dah. Dengan buku apa semua tak tahu duk mana dah. Tak tahu duk mana dah kitab. Dah kuliah garik kan. Sebulan setengah cuti. Sebulan setengah cuti. Dia raya 6 baru start. Nak cari kitab mana? Tolong ada apa dah. Pokok pangkat ngaji molek kembali pada ilmu fardu ain. Jadi sekarang ni tak jadi taubat mereka yang tiada menyesal. Dia tak rasa tak macam salah apa pun. Orang beriman ni dosa kecil sahaja macam bukit nak rembah atas kepala. Orang tak ada iman walaupun bukan dosa kecil, dosa besar pun macam lalak hingga atas hidung je. Di tepi-tepi gitu je. Hak berat laginya dosa besar tak rasa gapo pun. Tak rasa pun macam lalak. Orang yang iman dia kuat, dosa kecil takut dia dosa kecil macam bukit nak jatuh atas kepala. Serung takutnya. Tapi orang hak iman dia lemah, dosa besar macam lalat ingat atas batang hidung. Hak berat kitanya, dosa akidah ada, dosa tinggal semayang ada, dosa riak takabur hasad ada. Kita kuat semayang mari sejik, tapi sombong tak habis-habis. Kembang je. Tengok orang dengan ekor mata je. Dah kita orang lebih kan. Mari di sebelah pula orang barang-barang je. Orang kapur mana pula mari sebelah aku ni. Nak semayang tak selesa, bersih kedok tahu dia ni. Kita makna dalam keadaan dosa besar. Hak lemah iman tadi macam
Lalat ingat betul hidung. Ni tak ada lalat-lalat pun. Tak rasa gapa pun. Nak kira mana pula tu. Maka dok timbul menyesal langsung. Buat amal ibadat. Tu tak kita ubat tak ada. Atau menyesal. Saat ni tak menyesal langsung. Atau menyesal ia. Tiada kerana Allah Ta'ala. Mana contohnya? Seperti menyesal ia kerana balak yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Mana kena bala dah. Dia judi jadi miskin papa kedana. Menyesal sungguhlah judi. Papa kedana. Anak bini pun tinggal risau klik-klik. Menyesal sungguh. Tu tak kita tahu pak. Sebab menyesal bukan kerana Allah. Menyesal kena takak dah naik mahkamah. Tak kena penjara menyesal. Kerana Allah dah kena takut kena penjara. Tu tak kita tahu pak. Menyesal kerana Allah, kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ibadah mestilah kerana Allah, jangan kerana lain. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat. Yang taubat ia daripada maksiat. Meninggalkan maksiat kena berhenti, kena al-iqla' dia panggil. Kena berhenti. Sebab galulah bertaubat, belang-belang buat. Hak tu Nabi kata kal mustahzi'u bi rabbi. Macam duk nganyi dengan Tuhan pula, duk main pula dah. Belang-belang taubat, belang-belang buat. Belang-belang taubat, belang-belang buat. Anda panggil apa ni? Hak ni macam mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kena tinggal. Mana kalau pegangan tu salah, kena tinggal pegangan yang salah. Kena pegang akidah yang sebenar. Kalau maksiat tu dok semayang, kena tinggal dok semayang tu. Gimana? Faham dok tinggal dok semayang? Meninggalkan akan maksiat. Maksiatnya meninggalkan dok semayang. Kena tinggallah dok semayang tu. Lepas tu tinggal dok semayang nak buat ni. Tinggal dok semayang tu. Buat apa? Semayanglah. Tinggal dok semayang. Semayanglah. Tinggal dok puasa. Puasa lah. Allah menyesalnya lah. Sebab apa? Allah puasa kita gitu-gitu ni kuat sungguhlah poteng. Puasa retek, dok retek, puasa retek, dok menyesal takutnya seksaan Allah Ta'ala. Berat ni seksaan. Meninggalkan puasa. Sebab kita agama dibina atas 3 Nabi kata. Asy-syahadah, was-salah, was-saumu Ramadan. 3 ni. Syahadah, semayang, puasa. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Tinggal satu dari 3 ni kafir. Kafir agama ke, kafir nikmat ke, tu huraian ulama lah pulaknya. Misal kita kena poteng puasa gitu. Lepas tu ni orang ni comel dah puasa, poteng lagi. Tak pergi taubat tu. Menyesal takut kepada balasan Allah. Tapi masih lagi dia poteng lagi puasa. Tak pergi taubat. Kena tinggal. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan iakan maksiat itu. Maka tiada sah taubat mereka meninggalkan akan maksiat. Ni kita tanda molek lah. Jatuh satu perkataan yang sangat mustahil. Kalau bakali ikut ni kau ada. Dia mengaji tu dia tengok dulu. Bagus. Dia belajar nak masuk kelas, dia baca dulu hak ustaz dia akan baca, dia baca dulu rumah. Lepas tu dia kata dia kan nak baca sini kata. Tak jumpa jalan. Kita nak belajar tak baca dulu tau. Waktu kadang-kadang tu guru, apabila kita tanya dia masalah ada depan, dia ngajar kita tanya masalah. Tapi masalah tu ada depan, ada bawah tu. Kita tanya dia marah. Ni mari nak ngaji saja ni. Baca dok dulu rumah. Bawah tu ada kan masalah awak tanya ni. Senyaklah kita ni. Tanya dia ngajar pula, dihurau ada depan. Mana apa tu? Dihurau ada depan. Ngajar dak telaah tu. Kalau ngajar dia telaah, hak depan tak akan hurau. Siapa tepat dia hurau? Siapa dia hurau dulu? Sebab dia tak baca tu. Kalau tu guru hurau ada depan, tak boleh kata apalah kita ni. Tak tu guru, depan dia tak telaah ke? Kan kata gitu. Senyap Tapi kalau kita salah tanya ada depan siap. Tu bawah tu ada, depan tu ada. Tak baca tak gapo, mari pakai bawa kitab gini je kata dia. Dia belebel. Dah kita tanya benda ada depan. Kena marah sungguh. Jadi pak cik tu dia tolong dia kata tak jumpa ni. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan akan maksiat.
Nak taubat ni kena tinggal maksiat. Maka tiada sah mereka yang meninggalkan maksiat. Tak sah taubat mereka meninggalkan maksiat nurana pula. Apa tak? Sekarang ni rukun taubat yang kedua, meninggalkan maksiat. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan maksiat. Jadi nak sah taubat ni kena buat macam lah. Kan ni? Jatuh satu perkataan tu. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan iakan maksiat. Ada tiada suti tu. Ni cetakan. Ni bukan salah pengarang. Pengarang dulu-dulu tulis tangan je. Cetakan ni kilang lah. Ke pengarang ada kilang cetakan belakang rumah? Ada. Kan kita buka buku-buku kan, dia ada pembetulan di hadapan tu, perasan tak? Jadi buku-buku di hadapan tu ada pembetulan. Ada pembetulan dah. Apa? Sebab apabila buku tu siap dah, penulis dia tengok, wan kita atur hari tu cukup sini buat apa ni? Maka nak baiki tak boleh dah. Sebab siap dah. Maka dia ada buat pembetulan di hadapan. Mana apa ni? Salah cetakan, bukan salah pengarang. Ada. Oh ni jatuh pula satu perkataan. Tiada. Sama macam dalam bab pekoh gitu juga. Maka tiada, maka sah. Padahal tiada sah. Maka sah ni yang kitanya. Maksudnya tak sah ni semayang ni. Tiba-tiba maka sah. Jatuh tiada suti. Misal lah. Dan sesah kitab ni bukan satu perkataan jatuh. Jatuh ni. Faham jatuhnya. Tak masuk dalam cetakan lah. Bukan satu perkataan. Kadang-kadang satu baris. Contoh dalam kitab Matlaul Badrin. Ada satu tempat tu satu baris tak ada. Baca-baca lekat. Baca-baca lekat. Ni warna masalah tak nampak ni. Adalah seorang tu di kitab lama. Cetakan lama. Bukan cetakan baru. Ustaz saya banyak lagi. Dia pun baca. Nak sabar lah. Tak jumpa puca kitanya. Sebab satu baris jatuh. Oh hilang puca lah kitanya. Bukan satu perkataan. Satu baris. Banyak kita kata Jawi seumpama. Satu perkataan, satu baris tu biasa je. Ini cetakan. Maka belajarnya, kalau macam kitab-kitab, macam kitab kita ni, karangan Syekh Qadir Mandili. Mana nak sapa di tuang kitab ni 2-3-4 lapis je. Jadi pembetulan daripada guru tuang di sendirilah. Tapi orang ni kadang-kadang dia baca kitab kosong, dia pandai pula. Baca kitab orang dia betul-betul dia baiki-baiki, pandai pula nak baiki kitab orang. Kalau pandai sangat buat kitab diri yang dia kata. Sebab apa? Sebab kitab dia kosong, tak belajar nak baiki orang ni. Pandai pula dia nari. Kita bukan baiki tuang kitab ni, baiki hak cetakan. Ni kalau dak ubuh tiada sini, pakai balik awal dak faham gambar satu dah lah. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan maksiat. Dak jadi taubat kalau meninggalkan maksiat. Lepas tu nak kena buat macam. Bagus sah taubat. Dan macam mana rukun yang kedua meninggalkan maksiat tu baru rukun taubat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat. Yang taubat ia daripadanya. Yang hak ditaubat. Yang ditaubat tu lah. Kalau maksiat lain dia masih lagi tidak meninggalkan, tu kes lain. Kalau hak maksiat hak di tengah taubat ni dia tak tinggal, buat macam tak sah taubat. Tapi kalau ditinggal maksiat hak di tengah taubat ni, tapi maksiat lain dibuat, tu dosa lain. Ni contoh ginilah, dulu dia semayang pun tidak, puasa pun tidak. Sekarang dia puasa. Dia pun menyesal kerana tak puasa jam hari tu. Menyesal pula kerana Allah. Kemudian sekarang dia puasa dah. Mayang dah uat. Tu kes mayang. Kekal lagi dosa besar dia nya. Lepas kes mayang ni. Kes puasa sekarang. Ini setengah pandangan macam kitab ni lah. Ada setengah pandangan pula. Bukan setakat kena tinggal dosa yang ditaubat. Untuk sah taubat. Dia kena tinggal dosa yang sama, yang setara. Kalau nak taubat daripada dok puasa, kena puasa, kena semayang, kena bayar zakat. Kalau dia nak taubat daripada tak dosa, dia menyesal dah kerana Allah. Dan dia puasa dah sekarang ni. Tapi semayang buat ke tak? Dok. Zakat bayar ke tak? Dok. Tak kena taubat lagi. Itu setengah pandangan. Dia kena hak setarah tu kena tinggal belaka. Menyesal dianya kerana makan riba.
Menyesal kerana Allah, maka riba ni isya perang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni ditinggal dah riba, tapi rasuah ditinggal ke dak? Tak panggil lagi taubat daripada dosa riba. Hak ni kita ni dak ni. Hak maksiat tu je, hak maksiat tengok taubat. Maksiat lain dia masih lagi mengekali, tu dia dengan Tuhan lah. Dosa tu kekal lagi dengan Tuhan. Hak ni sesalah. Meninggalkan maksiat yang taubai daripadanya, bukan maksiat-maksiat yang lain. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubai daripadanya, maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Kena azam pula di hati, tak mahu ulang balik. Itu rukun taubat yang ketiga. Putus di hati, tak mahu ulang balik. Kalau menyesal, tinggal ada maksiat, kok masa hadapan ke mana? Tengok-tengok dululah. Mungkin tak buat dah. Mungkin buat semula. Tak kita taubat. Dia kena ada 3 rukun ni. Cukup 3 rukun ni, bolak di hati tak mahu ulang, jadi pula itu dosa baru. Dah warna itu kata azam bulat dah tak ambuh ulang dah jadi pula tu nawak. Dia bab taubat ni kita dengan Allah. Allah Maha mengetahui sama ada kita azam bulat di hati nak tinggal ataupun tidak. Kita bukan taubat dengan manusia. Ayat manusia. Dok supoh no. Dok. Kejap bahang pula dah dah. Dok. Tu bohong. Tapi kita cerita ni menyesal, cerita di hati tak mahu ulang ni, ini kita taubat dengan Allah. Allah Maha mengetahui sama ada kita betul dak hati kita bulat tak mahu ulang balik. Kita bertaubat dengan Allah. Kalau sungguh bulat di hati tak mahu ulang balik, tiba-tiba kediang jadi pula, tu dosa baru. Kena taubat lain pula. Cukup dah 3 rukun taubat ni, cerita di hati tak mahu ulang, Tuhan terima taubat kitanya. Lepas tu buat pula, taubat pula. Cukup dah 3 rukun ni. Cerita pula di hati tak mahu ulang balik, buat pula, taubat pula. Allah main gitu, baik tak usah taubat senang-senang. Tunggu tua baru kita taubat sekaligus, tak acak-acak kali. Tunggu tua. Bunyi macam molek, kena-kena dah kita kata itu tipu dari syaitan. Sebab apa? Kita tahu dah ke kita umur kita siapa ketua? Dah nak tunggu tua? Pula dah kita azam pula dah hati tak mau buat kan? Dah tahu dah kita depan jadi pula. Tak tahu. Mudah-mudahan kita mati sebelum jadi pula hak dosa, buat pula dosa yang sama. Mudah-mudahan. Jadi pula bertaubat pula. Tuhan kasih pada mereka yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih pada orang mereka yang banyak bertaubat. Bertaubat ni. Oh, nak tunggu tua macam dia tahu dia mati tua. Kena-kena tipu dari syaitan. Taubat. Ini 3 rukun. Jadi menyesal hak lepas. Sekarang ni kita tinggal maksiat. Hak masa akan datang kita cerita tak akan ulang balik. Sebab kita masih ada 3. Masa yang terdahulu dipanggil az-zamanul madi. Masa yang terdahulu kita menyesalkan dulu kita buat maksiat. Zamanul hal, masa sekarang ni kita tinggal maksiat. Zamanul mustaqbal, masa yang akan datang kita bolak di hati, kita tak akan ulang balik maksiat yang sama. Ni kita ada 3 masa. Masa yang lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Hak masa lampau kita buat maksiat, kita menyesal. Masa sekarang, kita tinggal maksiat. Masa akan datang, kita bulat di hati takkan ulang balik maksiat yang sama. Ni cukup 3 rukun taubat. Ini taubat 3 rukun. Jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. 3 rukun. Tapi kalau dengan tinggal fardu, dosa manusia, dia ada tambahan rukun yang keempat. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang. Umpama fardu sembahyang ni fardu sembahyang, fardu puasa, fardu zakat, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu, mengqada sekalian fardu yang luput itu. Barulah cukup 4 rukun taubat. Hak meninggalkan kefarduan. Mana apa? Hukum taubat keempat qada. Hukum taubat yang pertama, menyesal kerana dok semayang, dok puasa. Kerana Allah. Hukum taubat yang kedua, sekarang kita semayang dah, kita puasa dah. Rukun taubat yang ketiga, bulat di hati kita, kita tak akan buat semula perangai dok semayang, dok puasa.
Rukun taubat yang keempat, kena qada balik. Macam mana kalau kita dak qada, tapi kita menyesal dah, mayang dah ni memang dak tinggal, dak akan buat mula dah tinggal semayang tu. Boleh dak kalau kita dak ni tambah qada. Samalah dengan persoalan kita nak semayang. Hukum ada 3 belah. Kita tak merokok saja boleh ke dak 2 belah lagi hukum kita nak buat semayang ni. Tapi rokok je kita tak buat, boleh ke dak? Boleh. Tak panggil semayang lah kalau tidak cukup satu rukun. Tak panggil taubat lah kalau tidak cukup satu rukun. Qada ni rukun yang keempat. Tak qada tak panggil taubat. Tak qada tak panggil taubat. Kemudian apa hukum pula kalau macam qada sembahyang? Ittifaq 4 mazhab. Wajib qada sembahyang. Dan kitab Majmu' bagi Imam Nawawi menakalkan, mengatakan bahawa ijma' ulama wajib qada sembahyang. Tapi ada pandangan. Contohnya pandangan Ibnu Hazmin yang mengatakan orang tinggal sembahyang dengan sengaja ni tak ada qada. Sekadar dia perbanyakkan ketaatan kepada Allah. Qada tak payah. Kata Imam Nawawi itu pandangan yang kharikun lil ijma', pandangan yang mencari ijma'. Tak boleh pakai pandangan tu. Sebab Ibnu Hazmi adalah ahli zahir. Ahli zahir ni dia hanya pakai zahir Quran, zahir hadis. Dia tidak ada kias-kias. Bukan Ibnu Hazmi sini mengang satu kitab Ibtalul Qiyas wal Istihsan. Dia tolak terus kias. Tak ada kias-kias. Kias pang kias. Bukan kias qolih itu. Kias agak tu. Ha ni, buat perbandingan. Kalau tak pakai kias, nak pakai totok Quran hadis, tak ada perbandingan, banyak hukum tak ada learning. Ada tak hadis mengharamkan pay kuda? Ada? Ada hadis mengharamkan pay kuda? Tak ada hadis. Tak ada dalil kata haram. Halal gitu. Heroin apa tu? Bukan heroin hok belakang tu. Heroin hok benda tu. Dah ada. Ada hadis kata haram. Dah apakah dalil wajib qada sembahyang? Hok tinggal dengan sengaja. Dalil soreh tak ada. Yang ada dalil hanyalah man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Ini ada dalil. Sesiapa yang tertidur sehingga meninggalkan sembahyang ataupun terlupa sehingga meninggalkan sembahyang, fal yusalliha, maka hendaklah dia sembahyang bila iza zakaraha, bila dia sedar. Ini ada dalil. Tertidur, terlupa, ijma' ulama memang kena qada sembahyang. Hak Nabi kata qada ni tertidur, terlupa. Kita tertidur, terlupa siapa ke dak sembahyang ni berdosa ke dak? Dak berdosa. Kena qada. Tapi hak tinggal sengaja, ada Nabi royak? Tak ada. Tapi tinggal sengaja sebesar-besar dosa. Bukan kata Ibnu Hazmin sendiri hak sana. Dia kata tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik kepada Allah melainkan meninggalkan sembahyang dan qatlul mukminin bighairi haqqin, bunuh orang mukmin dengan tidak sebenar. Sebesar-besar dosa selepas dosa syirik adalah meninggalkan sembahyang. Jadi tinggal sembahyang sengaja ni sebesar-besar dosa. Hak tertinggal kerana tertidur sebab kita tidur lewat, anak demam ke apa semua ke, kita lelak sungguh sedar tak sedar pukul 7, 7.30, pukul 8. Syuruk dah kita sedarnya, habis dah subuh. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Wajib kena qada. Tu ada dalil terang-terang. Hak tinggal dengan berdosa? Hak tinggal dengan berdosa? Tak ada dalil. Nabi tak oyak pun. Ginilah kita kata. Kita tidur 2 orang. Kita ni orang bang subuh kita sedar sangat lah. Yang kawan kita seorang lagi ni memang tidur mati. Ada orang tidur mati bukan buat, tidur mati. Selagi tak siram air memang tak bangun lah. Memang dia tidur mati. Tak kata nak gerak dia. Masa dia ngaji tak nak gerak dia. Congok dah bangun. Kita tinggal gemai lah. Kita balik. Bak pun tak gerak aku. Dia kata kita tak gerak dia. Lah dah tak ni apa dia? Congok dah tak ni apa dia? Tak sedar.
Dia kena siram air. Memang tidur mati. Sekarang ni tidur 2 orang. Hak seorang ni memang kejut orang bang subuh. Tapi dia malah. Matuk Leni kan? Malah. Tengok bola ke apa? Malah sama tidur. Hak kawan tu memang tidur mati. Pukul 8 barulah sama-sama bangun. Hak sengaja tinggal subuh ni sebesar-besar dosa. Hak kawan tidur mati saat ni kita maklumlah tidak berdosa. Kejut pukul 8, Allah. Pukul 8 tu kita sebut mayang ni. Saya dia kata mana? Aku dak qada. Hak tinggal sengaja. Mung Nabi suruh qada sebab mung tidur mati. Mung dak kejut sungguh. Nabi suruh mung qada. Dah mung sedar ke tak? Aku sedar. Lepas tu aku sajak memai subuh. Dah mung kena qada ke tak? Dak payah aku. Aku dak payah Nabi dak suruh qada aku. Mung je kena qada. Mana? Kena kira. Dah memang Nabi tak royak. Hak tinggal dengan sengaja. Nabi royak hak tertidur, hak macam tidur mati tu. Dah hak sedar saat ni, hak tamu semai subuh saat ni, Nabi tak kata. Tak payah qada lah dia je. Mu kena qada. Aku lain kali kalau mu tak mau qada semai subuh, mu kena bangun dulu sekejap biar sedar. Bang dah. Malah aku nak mayang tak payah qada lah. Dah tinggal sengaja kan? Qada. Kalau mai tidur seterik tak kejut langsung, tu memang ijmuk lah qada. Kena kejut dulu sekejap, kena sedar. Mana? Sedar dah. Sedar dah. Bang subuh nak main ke tak? Malah kita sama tidur tak qada. Dan Nabi tak royak hak tinggal dengan sengaja. Itu panggil kias, buat perbandingan hukum. Dia panggil kias aulawiyah, makis lebih tinggi daripada makis alai. Maknanya sekarang ni kalau tinggal dengan top dosa pun wajib kena qada. Hak tinggal dengan berdosa besar lebih lagi. Itu panggil kias. Masa Nabi tak berlaku tinggal semayang. Masa Nabi hak tak semayang munafik di rumah. Masjid Nabi dia semayang, duduk rumah tak semayang. Hak Nabi cerita nak bakar rumah, hak mereka yang tak datang berjemaah. Sebab apa? Sebab Nabi tuju ni pada puak munafik. Pergi masjid Nabi dia semayang. Tapi kalau duduk rumah dia tak semayang. Tu Nabi cerita nak bakar. Tak berlaku tinggal semayang pada masa Nabi SAW. Yang berlakunya pada masa Nabi tertidur. Tu berlakulah. Jadi agama kita agama yang sudah lengkap. Jadi macam mana hukum hak tinggal dengan sengaja? Tak ada hadis menceritakan. Cukup dah lah. Kalau tinggal dengan tak dosa, tertidur, terlupa, wajib kena qada. Hak tinggal dengan dosa besar, nak tanya lagi. Kiyah lah. Macam contoh dalam bab pekoh, dalam bab wudu. Nabi kata, "Man massa farjahu falyatawadda." Siapa yang sentuh kemaluannya, kena ambil sembahyang semula. Sentuh kemaluan dia. Lepas tu kalau sentuh kemaluan orang lain, tak batal. Sebab Nabi kata, "Man massa farjahu." Sesiapa yang sentuh kemaluan dia sendiri. Kalau kita sentuh kemaluan orang lain, ada Nabi royak? Ada, tak atas. Jadi kalau kita berasa gatal-gatal, mu tolong garuk aku tolong garuk mu. Tak apa lah. Sebab Nabi kata, sesiapa yang sentuh kemaluan dia, kemaluan orang lain Nabi dah sebut, kiyah lah. Kalau kemaluan orang lain mencarikan maruah, hak sendiri pun batal, hak orang tak sebut lah. Kiyah lah orang panggil. Contoh dalam Quran, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata ke mak ayah. Haram, dosa besar. Jangan kata Lepas tu terajang lah. Kita lepas. Quran tak kata jangan lepas. Jangan terajang. Quran tak kata jangan tolak dia. Kita tak ada kita tak main. Apa tak kata Quran larang. Buat apa? Aku tolak ke bos situ le je. Quran tak larang tolak. Quran larang jangan kata je. Kiyahlah kalau ni tak ada tersinggung ni. Gitulah. Tersinggung pun haram dosa besar dah. Kalau mau menyakiti dia terus tanyalah. Termasuk dalam umum ayat wabil walidaini ihsanan tu. Wabil walidaini ihsana. Kena buat baik pada dua ibu bapa. Kena bagi apa? Kias. Betul bukan dalam fiqh Islami wa adillah tu ittifaq 4 mazhab. Bukan dalam fiqh Islami. Fiqh 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab. Bukan mazhab lain kadang-kadang lebih kerah daripada mazhab kita lagi berkaitan dengan qada sembahyang. Tak ada halal-halal tak ada. Ni ada pula kata, kalau boleh qada sembahyang, senang-senang orang tinggal. Kalau kata wajib, bukan kata boleh qada ni wajib qada. Kalau kata wajib qada orang takut nak tinggal kat gi parak. Kalau kata tak qada hak tu orang tinggal bunuh-budahnya. Sekarang ni kalau ngajar kata wajib kena qada kat sembahyang tinggal.
Hak ni kata tak wajib qada semayang tinggal sengaja. Hak mana hak akan lebih mudah tinggal semayang? Kerana kita ngaji wajib qada tu kita jadi mudah tinggal semayang. Takkan tinggal semayang. Tapi kalau ngaji kata tak wajib qada tinggal sengaja, barang-barang ada tinggal. Tak malah tak ekat Lepas tu semayang mana tak qada ada orang ngajar. Tu lagi mudah tinggal semayang. Kemudian kita balik pada hukum. Bila masuk waktu semayang, ada kewajipan atas batang tekuk kita. Dia panggil kewajipan atas zimmah, atas batang tekuk, atas tanggungjawab kita. Kita dak semayang. Habis waktu subuh. Cerah dah. Kewajipan subuh tu jadi halal. Jadi beng. Ada. Sekarang masuk waktu zuhur pula. Berkewajipan zuhur atas batang tekuk kita. Sebab kita akil balik, bermukallaf. Siapakah habis zuhur dak semayang? Macam mana kewajipan zuhur? Habis waktu dah mu zuhur. Lepas tu mana? Beng zuhur mu. Ada wajipan dah zuhur. Gitu. Kewajipan kekal atas batang tekuk kita. Sampai bila-bila pun kewajipan subuh kekal, kewajipan zuhur kekal. Bila nak selesai, kena buat. Sama juga dengan Ramadan. Masuk Ramadan, kita cukup syarat wajib, kita berkewajipan puasa. Tiba-tiba kita potong puasa. Habis Ramadan, masuk Syawal, hak kita potong puasa tinggal sengaja ni, beng gitu je. Tak, kekal je patah-patah tekuk kita. Bila nak selesai ni, qada, kena puasa. Puasa selesai. Kita fikir mana? Habis waktu, ke halal. Ada. Kalau kena qada ustaz paruk. Banyak mana semayang. Banyak mana puasa nak kena qada. Mana ada banyak semayang puasa ni. Banyak tak semayang puasa. Kita semayang subuh takdi. Lama dah. Ni zuhur. Kayak gini zuhur pula. Baru nak masuk zuhur. Lama mana dah kita kosong tak semayang. Baru masuk zuhur. Lepas tu nak jember ke asar. Lambat nak jember ke asar. 2-3 jam pula. Jember asar. Asar nak jember garik. Garik nak jember isyak. Isyak nak jember subuh tu bila? Lambat pula. Mana ada banyak. Puasa Ramadan. Mana banyak? Sebulan. 11 bulan makan. Mana ada banyak. Dah tu kalau kau buat memang tak banyak. Dah kita banyak tinggal. Dah mula enggak. Kalau kata banyak dah. Semayang tak banyak. Puasa tak banyak. Semayang hak 50 waktu. Hak mula-mula dia wajibkan tinggal 5. Mana ada banyak 5. Tapi dah kita dah buat kita longgok. Lepas tu komen pula kata banyak. Banyak ni guana. Tinggal kena qada 2. Tinggal puasa sehari kena qada 2 hari. Allah banyaknya. Tu baru boleh kata banyak. Sebab kena double qada. Dan sekarang tak ada Tak ada banyak-banyak Lepas tu kita kena semayang banyak Dah hari tu orang semayang mu tidur. Orang semayang zuhur buat kerja tak tinggal. Dan ni mu kena buat lah. Dah senang orang lain. Dah orang lain senang buat dia buat kerja daripada awal dah. Kalau gitu kita habis Ramadan Syawal kena qada. Ni orang lain makan, kita tak boleh makan. Dah hari tu orang puasa mu makan. Orang tak nak komplain dah. Nak komplain dah. Syarat tak dabakan qada tu pun tuah dah. Dia kata banyak. Tu kena kirim molek tu. Kena ngaji molek dalam bab ni. Dia kalau kena didikan hak tadi, hak sunnah Nabi start 7 tahun sampai umur 15, takkan berlaku tinggal semayang dan tidak akan berlaku tinggal puasa. Takkan berlaku. Sebab 8 tahun mak ayah kita kejong sungguhlah. Kejong dengan suruh, kejong dengan ajar. Balik insya-Allah dia kemah dah semayang puasa. Takkan berlaku tinggal semayang puasa. Takkan berlaku. Lepas tu kodok-kodok ni tak ada. Sebab apa? Takkan berlaku. 7 tahun kena paksa dah semayang. Pagi je punya lah payah nak bangun. Mengatuk tidur lewat semalam. Tetap kena akak. Akak letak rebah negeri mula. Berbulan bila air kita mandi lalu. Allah lah pagi tu lalu budak baru 7 tahun. Budak tak ada hukum. Kita tak cerita hukum budak. Kita cerita hukum kita mak ayah. Kewajipan kita tu. Gerak-gerak malah basuh budak ni Akak bus situ tidur situ. Piping pergi bus situ tidur situ. Dia bus situ tidur pula. Malah biar budak. Kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menunaikan tanggungjawab diri pendidikan agama yang sempurna pada anak-anak kita. Hak Nabi perintah.
Murus sabiyas salah iza balagha sab'a sinin tu. Sampai akhir hadis. Suruh oleh kamu akan anak kamu sembahyang pada umur 7 tahun. Perintah murus sabiyas salah. Suruh oleh kamu. Ni perintah wajib, bukan sunat-sunat. Bila umur 7 tahun. Siang, tak ada siang. Kerana siang ke dia ni kita buat gini ni. Sebab apa? Sebab supaya dia akan datang bila dia balik, dia ada buku catatan sendiri, agama dia stabil. Siang lah ni. Oh, kalau bab semayang, siang nak gerak. Tapi sugi sekolah, dukung sampai pagi dia ambil air mana. Bab budak kata siang. Tak boleh. Demi masa depan dia kat gi, tua-tua kat gi duduk sekolah, gelak masa depan. Oh, masa depan dunia nampak. Masa depan akhirat. Dukung. Maksud bila Aiman dia nak sekolah. Tapi kalau Jumaat Sabtu, biarlah dia hari sekolah dah lah bangun awal. Hari cuti ni lah dia nak tidur panjang sikit. Seorang nak gerak, seorang kata gitu. Hak ni nak gerak ni, hak sekarang tak payahlah siang ke dia hari Minggu ni. Biasanya siapa hak seorang lagi hak duduk tak boleh gerak. Dia ada 2 orang situ, ada laki seorang, puang seorang. Hak mana hak sekali hak kata siangnya ke dia tak gerak lah. Hak laki ke hak puang? Mok lah skalanya. Siang lah kena gerak. Berapa kita nak pastikan tinggal semayang? Tak ada. Semayang ni tiang agama. Tak ada tinggal semayang, tak ada. Dalam hukum tak ada tinggal semayang. Sebab tu kalau kita tengok pada orang hak dapat didikan yang sempurna, cuba tanya dia, awak pernah tinggal semayang? Tak pernah tinggal semayang. Keadaan macam mana pun tak pernah tinggal semayang. Ini didikan yang sempurna. Tak berlaku tinggal, tak ada kotak semayang, tak ada. Sebesar-besar dosa. Mazhab Hambali tinggal semayang sengaja kapih lalu dah murtad, tak ada benda dah. Ini sebesar-besar dosa tinggal semayang, tak ada tinggal semayang. Kita tinggal semasa muda, kita kena bertanggungjawab, kena mengqadakkan segala fardu yang luput tu, kena qada. Tapi ni kena ngaji molek, macam mana cara nak qada kena bersegera tu makna apa? Sebab taubat wajib bersegera, qada wajib bersegera. Macam mana bersegera? Atau kena ngaji dan kita pekah balik. Itu fardu ain berlaku pada kita. Nak qada kena ngaji dulu, jangan duk qada ikut dang gitu, jangan duk qada ikut dang. Mocik mana mocik nak qada je. Dan hutang mocik banyak mana nak qada ni? Biarlah ustaz mocik nak qada je. Kalau jadi lebih boleh pada sunat, tak kena ajaran gitu. Tak kena ajaran. Sebab tu nak qada kena kembali pada ilmu dulu, kena ngaji molek. Sebab tu kita kalau orang-orang hok baru nak insaf apa semua, qada ni tak ada. Kita suruh dia ngaji tauhid lu molek, biar kemah pegangan. Kalau dia qada pun Tuhan tak kenal, ada faedah apa qada? Habis dia ngaji biar kenal Tuhan lu molek awak. Dia minta bimbingan kita, minta nasihat kita sebab kita lama dah jadi surah, kita bimbing molek. Awak kena mengaji molek biar kenal Tuhan, akidah biar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenal Allah, kenal Rasul, kemah akidah, kemah semayang bang. Biar comel semayang bang tu. Ni nak qada Fatihah tahiyat pun tak betul lagi. Nak qada ke apa? Biar comel dulu Fatihah tahiyat dia apa semua, biar comel semayang bang. Dia pun ngaji ilmu tasawuf, dia pun masuk bab qada. Bak taubat, dia akan jumpalah bak qada ni. Selo-selo lah. Lepas tu macam mana pula cara qada? Dan kita pernah rekah, nak panjangnya bukan dan kita pekah. Dan kita pekah lah yang akan. Dan kita pernah bagi hati hanya cerita. Rukun taubat, qada. Macam mana cara nak qada? Tu kena balik dalam kitab pekah, hak wajib fardu ain kita kena reti dalam bab ni. Kepada siapa? Kepada orang ada hutang. Orang tak ada hutang tak apa dak reti bab qada. Muti dak kaedah qada. Aku dak reti. Faham dah reti kalau qada? Aku tak tinggal semayang, tak apa dah reti. Tapi kalau kita ada hutang, macam mana cara nak qada semayang, macam mana cara nak qada puasa, macam mana cara nak qada zakat, tu kena ngaji. Itu fardu ain kepada kita sebelum kita nak pergi kepada amal-amal sunat. Kalau amal-amal wajib hak ijma' ulama qada ni sepakat ulama kita tak mau buat, lepas tu kita nak amal sunat, ngaji Quran sama, sembahyang sunat sama, apa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih lagi pikir sebesar-besar dosa, tapi kita rasa macam tak dosa. Orang hak lemah iman, pesen orang munafik, tak rasa berdosa pun kau dia berasa kot macam lalat ingat ke hidung. Tapi kalau kita tak rasa gapa, tu kita nilai sendirilah. Kita nilai sendiri.
Ini hak dosa tinggal kefarduan. Rukun taubat keempat qada selagi depan. Dosa manusia, rukun taubat keempat kena minta maaf dengan manusia kalau kita ada ngupak ke dia, kalau kita ada hutang tak bayar, kita ada tipu duit dia, kita kena pulangkan balik duit yang kita hutang tak bayar. Hak kita tipu dia, itu dosa kena Adam. Berkaitan dosa berkaitan dengan kita saling sesama manusia. Jadi rukun taubat yang keempat kena hadap dengan tuan dia, barulah dipanggil orang ni orang yang bertaubat. Jadi janganlah kita pasuk pada rukun walaupun taklah detail mana, tapi setakat ni lah untuk tazkirah sebelum zuhur hak bulan Ramadan. Jadi kalau nak rujuk kitab sendiri dalam kitab Penawar Hati muka surat 62, 63 dan 64 kita baca. Hak 3 kelah, 4 kelah. Setakat itulah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin. warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu